Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung pembacaan kitab hadis yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namanya adalah apa pelajar-pelajar nama dia? Kitab Al-Jami' Al-Mukhtasar. Lagi? Muka surat berapa? 13. Apa nama dia? Kitab Al-Jami' Al-Mukhtasar Minas Sunan An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatus sahihi wal ma'lul wa ma alaihi amal. Maka ini adalah kitab yang Imam Tirmizi telah karang dan ianya adalah khazanah ilmu kerana padanya ada banyak kelebihan daripada sudut nama-nama perawi, daripada sudut kesihatan dan pada waktu itu illah pada satu-satu hadis. Dan kita telah selesai tentang babut taharah, kitabut taharah kita selesai, dan pada muka surat 134 permulaan tentang abwabus salati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, datang dah dia. Okey, Atiyah sini. Sini nak datang. Okey. Abwabus salah berkenaan tentang salat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa disebutkan tentang Rasulullah? Kata para ulama, kita kena faham pada zaman Imam Tirmizi, pada waktu itu kebanyakan para ulama hadis mereka mencampurkan semua jenis riwayat. Sama ada riwayat yang sahih maupun tidak, riwayat yang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun asar sahabat, mereka campurkan. Jom. Sekejap je nak jumpa sahabat-sahabat nak jumpa kawan-kawan. Okey. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Ya. Dah cukup Dah. Assalamualaikum dah. Okey, assalamualaikum semua. Okey dah. Dah cukup. Okey, Aisyah bawa dia naik atas. Okey. Lalu sebab itu dekat Arafah tandakan bila Imam Tirmizi bawa bab yang baru, dia akan sebut an Rasulillah. Kenapa? Tandakan di situ. Zakara lafza an Rasulillah. Imam Tirmizi sengaja menyebut lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam binaan, nak menerangkan ala annal madhkuraha huna, bahawa apa yang beliau sebutkan di sini marfu', semuanya adalah hadis-hadis yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab situasi pada zaman tersebut, para ulama tulis semua jenis riwayat yang marfu' dan juga yang mauquf. Marfu' maksudnya sampai kepada Nabi. Mauquf pada waktu itu terhenti kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bab yang pertama daripada kitabus salah ini, kata Imam Tirmizi, babu ma jaa fi mawaqitis salah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pada hadis dan riwayat ma jaa yang datang berkenaan mawaqitis salah, waktu solat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menceritakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar waktu solat. Siapakah yang mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu solat? Jibril alaihi salatu wassalam. Okey, jom kita lihat pada riwayat 149. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannad bin Sari.
Selalunya namanya datang dengan Hannad. Kat sini nama penuh beliau Hannad ibn Sari. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Zinadi an Abdurrahman ibn al-Harith ibn Ayyash ibn Abi Rabi'ah an Hakim ibn Hakim wa huwa ibn Abbad qala akhbarani Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im qala akhbarani Ibnu Abbas. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammani Jibrail. Cara baca Jibrail, maka itu perbincangan yang panjang lebar oleh para ulama muhasyir. Kata sabda Nabi SAW, ammani, telah mengimamkan aku Jibrail ataupun Jibril. Indal baiti, di sisi Baitullah, marrataini, 2 kali. Kenapa 2 kali? Kerana kali yang pertama, hari yang pertama, Jibril tunjukkan kepada Nabi awal waktu bagi setiap solat. Dan pada kali yang kedua, Jibril tunjukkan akhir waktu bagi setiap solat. Indal baiti, qala Ibnul Arabi, nampak tak qawata? Qawata baris yang pertama. Okey. Maka di situ kita nampak berkenaan tentang adakah Jibril solat ataupun sekadar tunjukkan. Maka itu perbahasan yang panjang. Kemudian pada waktu itu banyak lagi perbincangan yang lain tentang Jibril datang dalam keadaan bagaimana. Jibril datang pada waktu itu sebagai solat fardu ataupun sebagai solat nafil. Maka itu perbahasan yang panjang lebar kita boleh nampak di dalam Qawata, di dalam Arafah dan juga perkara-perkara yang lain. Maka apakah solat yang Nabi SAW kali pertama ditunjukkan oleh Jibril? Maka dalam hadis ini adalah solat zuhur. Kalaulah nak baca panjang lebar, nanti pelajar boleh cek pada perenggan yang ketiga Arafah. Tahqiqu fardiyatil fajri wal asri qabla lailatul Isra. Bahawa sebelum berlakunya Isra Mi'raj, maka pada waktu itu Nabi dah solat. Sebelum berlakunya Isra dan Mi'raj dah ada solat. Maka apakah solat yang ada? Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan solat malam, dan ada pandangan seperti yang di depan mata kita, ada pada waktu itu 2 solat. Solat fardu subuh dan juga solat pada waktu asar sebelum daripada Isra. Sebab sebelum daripada Isra dan Mi'raj memang Nabi dah solat. Sebab itu bila kita belajar, Nabi SAW kena pukul waktu solat, Abu Jahal nak hempak batu ke atas kepala Nabi waktu Nabi solat, ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Uqbah bin Abi Mu'id pijak tengkuk Nabi ketika mana solat. Maka ini semua menunjukkan yang Nabi dah solat. Nabi SAW dah solat sebelum daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj lagi. Cuma para ulama berbeza pendapat solat apa. Maka kalau di depan kita ni, jumpa tak baris yang perenggan ketiga tu? Tahqiqu fardiyatil fajri wal asri, bahawa Nabi solat fajar dan asar sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj. Maka inna salatai, sesungguhnya kedua solat, subuh dan asar, kana yuaddihima, Nabi SAW pernah menunaikan mereka sebelum daripada Isra' dan Mi'raj lagi. Ini adalah pandangan yang dipilih oleh sebahagian ulama. Fala hajata ila ta'limiha, maka pada waktu itu solat ni Nabi dah biasa dah. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila fardiyatil fajri wal asri qabla lailatul Isra' wa kathirun min ayatil Qur'ani dallatun ala hataini salatain. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan pada surah-surah Makkiyah yang menunjukkan Nabi SAW berkenaan tentang solat subuh dan asar. Dan kemudian dibawakan dalil dan sebagainya. Maka, dan ada juga pendapat-pendapat yang lain. Cuma yang ada di sini, dibawakan pendapat sebelum Isra' dan Mi'raj, adakah ada solat? Jawapannya ada. Solat apa? Para ulama berbeza pendapat. Yang kita baru baca tadi adalah solat subuh dan asar. Okey, jom kita lihat. Sabda Nabi SAW, ammani, telah mengimamkan aku Jibrail di sisi Baitullah Ka'bah marrataini, sebanyak 2 kali. Maka hari yang pertama, fasalla dhuhra, maka Jibril telah solat zuhur, fil ula, pada hari yang pertama, minhuma, daripada 2 hari, hina, sewaktu, kanal fai'u, bayang-bayang matahari,
bayang-bayang disebabkan matahari. Mithla syiraq, pada waktu itu umpama asyiraq. Apakah dia asyiraq? Lihat kepada qawata. Lihat kepada qawata. Jumpa tak? Pada waktu itu Allahumma salli ala Muhammad, 2 baris daripada akhir. Maka apakah maksud asyiraq? Asyiraq maksudnya adalah tali kasut. Apa maksud tali kasut? Kata Ibnul Arabi rahimahullah, yang dimaksudkan dengan tali kasut adalah yakni qisaradzil, pada waktu itu bayang-bayang yang sedikit. Ketika mana, kan kalau contohnya matahari tegak betul-betul atas kepala, ada bayang-bayang tak? Kalaulah matahari betul-betul tegak atas kepala, ada bayang-bayang tak? Tak ada. Matahari tegak betul-betul di atas kepala pada waktu itu dipanggil istiwa, yang mana antara waktu yang mana dilarang untuk solat. Ketika mana matahari dah mula gelincir daripada betul-betul tegak atas kepala, gelincir sahaja matahari, maka pada waktu itu dah masuk waktu zuhur. Dan bila matahari gelincir sahaja, waktu tu bayang banyak ke sikit? Bila daripada lepas dah tegak dia gelincir sikit, maka waktu tu bayang-bayang banyak ke sedikit? Sedikit. Lalu itu yang cuba digambarkan dengan maksud misla syiraq. Apa maksud misla syiraq? Ibn Arabi dah jelaskan, pada waktu itu sedikitnya bayang-bayang. Maka bilakah masuk waktu zuhur? Bila adanya sedikit bayang-bayang selepas matahari tegak betul-betul di atas kepala, inilah permulaan waktu zuhur. Okey, waqala Ibn Qutaybah, masih lagi pada qawata. Yatawahhamun nas, bahawa manusia menyangka, salah faham, bahawa dalam bahasa Arab perkataan zil dan perkataan alfai adalah maknanya sama. Dan banyak orang sangka begitu, zil dan alfai maknanya sama. Walaysa kadzalika, padahal dalam bahasa Arab kedua perkataan ini ada beza, alfai'u dengan az-zillu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah beza dia? Az-zil, perkataan zil adalah bayang-bayang yang berada pada awal pagi dan pada waktu petang. Wa min awwalin nahar ila akhirih, yang ada pada daripada waktu awal pagi dan juga pada waktu petang. Itu orang Arab guna az-zil. Maksudnya bila ada bayang-bayang yang banyak, maka pada waktu itu digunakan az-zil. Sementara orang Arab menggunakan perkataan al-fai'u bila ketika mana bayang-bayang yang sedikit, terutamanya selepas matahari tergelincir setelah berada tegak di atas kepala. Maka itu dipanggil al-fai'u. Jelas ke jelas? Faham tak? Okey, itu beza al-zil dengan al-fai'. Lalu kalaulah lepas matahari tegak, tergelincir sikit, kita panggil al-zil, salah. Sebab az-zil adalah bayang-bayang yang banyak, sama ada sebelah pagi ataupun sebelum matahari terbenam. Tapi bila matahari sikit, orang Arab panggil al-fai'u, bila bayang-bayang sedikit. Terutamanya bayang-bayang selepas matahari tergelincir setelah berada tegak di atas kepala. Lalu saya tak tanya kepada, jangan salah faham, saya bercakap dengan pelajar-pelajar saya. Adakah mereka faham? Yang akak-akak yang dekat Facebook, TikTok memang sentiasa faham. Masya-Allah. Okey. Sebab mereka ni baru kali pertama. Sebelum ni saya dah mengajar lama dah. Lalu kadang-kala ada tak biasa dengan cara saya mengajar. Macam akak-akak dekat Facebook ni dah 2 tahun daripada 2020. Maka dah faham cara saya bercakap, saya mengajar. Maka ini adalah permulaan masuk waktu zuhur. Bila? Ketika mana matahari tergelincir sahaja setelah berada tegak di atas kepala. Kemudian sabda Nabi daripada riwayat Abdullah bin Abbas, summa, kemudian sallal asra, Jibril menunjukkan waktu solat asar. Bilakah waktu solat asar masuk? Hina, ketika, kana adalah, kullu, tiap-tiap, syai'in sesuatu, misla zillih, pada waktu itu 2 kali bayang-bayang dia. Contohnya kalaulah pada waktu itu ada satu benda. Mana? Besi. Okey. Katakanlah ada satu besi. Okey. Besi ni pada waktu itu contohnya katakan 1 hasta. Contoh 1 hasta. Maka bila bayang-bayang tersebut jadi je 2 hasta. Double daripada ketinggian dia. Maka pada waktu itu masuklah solat fardu asar. Bila bayang-bayang tersebut menjadi double.
minta maaf, bila bayang-bayang tersebut pada waktu itu menjadi sama, bukan double, menjadi sama, maka masuklah pada waktu itu waktu asar. Minta maaf, maksudnya banyak mana tinggi barang ini, maka pada waktu itu bayang-bayangnya pun mempunyai ketinggian yang sama, maka masuklah pada waktu itu waktu asar. Kemudian sabda Nabi, Salal maghrib. Jibril pada waktu itu menunjukkan solat maghrib. Bilakah solat maghrib? Ketika wajabati syamsu, terbenam sahaja matahari. Terbenam je matahari, masuklah solat fardu maghrib. Wa aftara saim, dan pada waktu itu orang yang berpuasa pun mula berbuka puasa. Thumma sallal isya, kemudian Jibril menunjukkan waktu solat isya. Bila? Hina, ketika ghaba, lenyap, Asy-syafaq, pada waktu itu syafaq. Apakah syafaq? Jom kita lihat Arafah. Maka apakah yang dimaksudkan dengan perkataan syafaq? Jumpa tak? Okey. Kata penulis, Zahabal jumhur, majoriti para ulama pada waktu itu mengatakan asy-syafaq yang dimaksudkan di sini adalah warna kemerah-merahan. Warna kemerah-merahan di langit. Bila hilang je warna kemerah-merahan di langit, maka bila dah gelap gelita, maka masuklah solat fardu isya. Sementara para ulama mazhab Imam Abu Hanifah menyebut yang dimaksudkan dengan syafaq di sini adalah warna putih. Warna putih. Dan ini adalah perbezaan pendapat yang ada di antara warna merah dan juga warna putih. Asy-syafaq maksudnya warna yang ada di kaki langit. Maka dalam majoriti para ulama sebut merah, Imam Abu Hanifah sebut yang berwarna putih. Maka bila gelap gelita, masuklah waktu solat fardu isya. Ianya kalau di negara kita lebih kurang 1 jam 10 ke 1 jam 15 minit di antara masuknya waktu maghrib dan juga masuknya waktu isya. Okey. Thumma, kemudian solat fajar, Jibril mengimamkan solat fajar. Hina, ketika barakah, terbit sahaja, al-fajar, waktu fajar. Bila terbit je fajar, kita dah belajar dalam fiqh, ada fajar kadhib, ada fajar sadiq. Wa harumat ta'am, dan ketika mana terbit je fajar, maka haramlah makanan untuk orang yang berpuasa. Maka pada hari yang pertama, Jibril tunjukkan semua waktu solat yang awal waktu. Waktu solat yang awal waktu. Kemudian sabda Nabi SAW pada hari yang kedua, wasalla, dan Jibril mengimamkan solat al-marrata tsaniyah, pada kali yang kedua. Maka az-zuhra, pada waktu itu solat zuhur dilakukan. Hina, ketika mana kana adalah zillu, bayang-bayang, kull syai'in, setiap sesuatu, mislah, seumpamanya. Maka liwaqtil asri bil amsi, pada waktu itu zuhur betul-betul hujung waktu, sebelum masuk waktu asar. Maka kali yang kedua Jibril datang, Jibril tunjukkan pada waktu itu penghujung waktu zuhur, betul-betul sebelum masuknya waktu asar. Thumma sallal asra, kemudian Jibril mengimamkan untuk Nabi salat asar. Bila? Hina, ketika kana adalah dhillu kulli syai'in, bayang-bayang tiap-tiap sesuatu, mislaihi, menjadi berganda. Tetapi ini bukanlah betul-betul penghujung waktu asar, tetapi nak menunjukkan berakhirnya waktu yang bagus untuk solat. Walaupun sebenarnya boleh je solat beberapa minit sebelum maghrib, tapi Jibril tak tunjukkan begitu. Jibril tunjukkan ketika mana menjadi 2 kali ganda bayang-bayang setiap benda. Lalu daripada sini juga kita nampak perbezaan zuhur asar mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i asalnya awal. Asalnya ketika mana setiap bayang-bayangnya sama seperti barang tersebut. Maksudnya barang ni contohnya 1 hasta. Bayang-bayang dia pun 1 hasta, maka pada waktu itu masuk asar. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah dia punya asar lambat. Asalnya adalah ketika mana bayang-bayang menjadi 2 kali ganda. Maka itu mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab itu kalau kita pergi KL, dekat Masjid India ke Masjid Pakistan, maka dia punya solat asar lewat. Solat asar dia lewat. Mungkin dekat pukul 6 begitu dan sebagainya. Okey.
Kemudian sabda Nabi SAW, "Summa sallal maghrib." Kemudian Jibril menjadi imam untuk solat maghrib. Liwaqtihil awal, pada awal waktunya. Nak menunjukkan maghrib punya waktu satu je, iaitu solat di awal waktu. Sebab hari yang pertama dan kali yang kedua, Jibril solat pada waktu yang sama. Summa sallal isya'. Kemudian Jibril mengimamkan solat isya' yang akhir. Sebab dalam bahasa Arab, maghrib pun kadang-kala dipanggil isya'. Lalu bilakah Jibril mengimamkan solat isya'? Hina, ketika zahaba, telah berlalu pergi, sulusul lail, 1/3 malam. Dan itulah kadar yang bagus untuk mesti dah selesai solat. Janganlah pada waktu tu dekat-dekat nak subuh, barulah pada waktu itu nak solat isya'. Thumma salla subha. Kemudian Jibril mengimamkan solat fardu subuh hina asfaratil ardu, ketika mana matahari telah menerangi bumi. Maksudnya pada waktu tu dah nampak cahaya. Dan ini yang dipegang oleh mazhab Imam Abu Hanifah, mereka solat lewat. Mereka solat lewat. Mereka solat subuh pada waktu itu ketika mana matahari dah mula memancar. Belum terbit lagi, tetapi cahaya matahari dah mula memancar. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ini, "Thummal tafata." Kemudian Jibril telah berpaling ilayya, kepadaku, faqala, lalu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza, inilah waqtul anbiya, waktu solat nabi-nabi sebelum daripada kamu, wal waqtu, dan waktu solat, fima, adalah apa yang ada, baina hadzainil waqtain, di antara dua waktu ini. Solatlah di antara dua waktu ini. Solat 5 waktu." Maka ini menjadi dalil tentang pada waktu itu waktu solat. Minta maaf. Okey. Menjadi dalil berkenaan tentang waktu solat. Maka ada beberapa waktu solat yang kita nampak. Contohnya maghrib. Pada kedua-dua hari, Jibril pada waktu itu solat di awal waktu. Kemudian yang kita nampak adalah isyak. Pada waktu itu Jibril solat yang kali kedua pun ketika berlalunya 1/3 malam. Dan yang ketiga adalah asar. Jibril solat pada waktu itu ketika mana setiap benda bayang-bayangnya dah menjadi berganda. Maka daripada sini, inilah waktu solat yang terbaik dalam mazhab Syafi'i. Yang terbaik adalah sentiasa awal waktu. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada riwayat yang seumpamanya daripada Abu Hurairah, Buraidah, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Amr ibn Hazam, Bara' bin Azib, dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat 150, muka surat 136. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad ibni Musa qala hadatsana Abdullah ibn al-Mubarak qala akhbarani Husain bin Ali bin Husain qala akhbarani Wahb bin Kaisan an Jabir bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ammani Jibril, Jibril telah mengimamkan aku." Maka kemudian disebutkan hadis yang lebih kurang sama seperti hadis bin Abdullah bin Abbas, bimaknahu, periwayatan secara makna. Maksudnya lafaz tu ada sedikit sebanyak beza, tetapi makna adalah sama. Namun dalam riwayat Jabir tersebut, walam yazkur, tidak disebutkan padanya, liwaqtil asri bil amsi, sama seperti waktu asar pada semalam. Maka kata Imam Tirmizi, wa hadithu Jabir, hadis Jabir yang kita baru baca tadi berkenaan tentang waktu solat, telah meriwayatkannya Atha' bin Abi Rabah, Amr bin Dinar, Abu Zubair, daripada Jabir bin Abdullah, daripada Nabi SAW, seperti hadis Wahab bin Kaisan daripada Jabir, daripada Nabi SAW. Lebih kurang sama, walaupun anak murid yang berbeza. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan, yang baik. Wa qala Muhammad, berkata Imam Bukhari, asahhu syai'in, sanad yang paling sahih fil mawaqit, berkenaan tentang waktu solat, adalah hadis Jabir bin Abdullah, riwayat 150. Babun minhu, masih lagi berkenaan tentang waktu solat. Bab pada hadis dan riwayat yang menceritakan tentang waktu solat juga.
Riwayat 151. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Muhammad ibn Fudail an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalis salati, sesungguhnya bagi salat itu, awalan, ada awal waktu, wa akhiran, dan pada waktu itu ada penghujung waktu. Wa inna awwala, dan sesungguhnya permulaan waktu solat zuhur, hina tazulu syamsu, ketika mana mula tergelincirnya matahari setelah betul-betul tegak di atas kepala. Wa akhiru waqtiha, dan pengakhiran waktu bagi zuhur adalah ketika mana masuknya waktu asar. Maka Nabi SAW jelaskan, yang tadi praktikal, Jibril tunjukkan, yang ini penjelasan Nabi. Wa inna awwala, dan sesungguhnya permulaan waktu asar adalah hina, ketika yadkhulu waktuha, masuknya waktu asar, iaitu ketika mana dalam mazhab Syafi'i, riwayat tadi kita baca bayang-bayang sama seperti bayang barang tersebut, bayang-bayang kadarnya seperti sesuatu barang tersebut. Wa inna akhira waqtiha, dan sesungguhnya berakhirnya waktu yang digalakkan. Sebenarnya berakhir waktu sampai maghrib, tapi waktu yang digalakkan, sebab itu gariskan bawah dia al-mustahab. Nampak tak? Gariskan. Bilakah berakhirnya waktu yang sunat, yang afdal untuk solat asar? Ketika mana matahari telah mula menguning. Wa inna awwala, dan sesungguhnya permulaan waktu maghrib ketika mana taghrubus syamsu, matahari terbenam. Wa inna akhira waqtiha, dan sesungguhnya penghujung waktu maghrib hina yaghibus syafa', ketika mana hilangnya pada waktu itu cahaya di ufuk. Asy-syafa' maksudnya cahaya di ufuk. Ufuk maksudnya kaki langit. Bila hilangnya cahaya di kaki langit, di ufuk. Cahaya warna apa? Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyebut cahaya merah. Imam Abu Hanifah maksudkan cahaya warna putih. Okey. Wa inna akhira waqtiha. Okey, wa inna awwala waqtiha, dan sesungguhnya permulaan waktu isyak adalah ketika mana hilangnya cahaya di kaki langit, iaitu cahaya merah dalam mazhab Syafi'i. Dan sesungguhnya pengakhiran waktu isyak dalam kurungan letak yang digalakkan, yang mustahab, yang sunat adalah ketika mana telah tiba separuh malam. Wa inna awwala waqtil fajri, dan sesungguhnya permulaan waktu fajar, sabda Nabi, ketika mana terbitnya fajar, bukan terbit matahari, terbitnya fajar, terbitnya fajar. Dan berakhirnya waktu subuh adalah ketika mana terbitnya matahari. Maka terbit fajar, terbit matahari, berakhirnya waktu fajar. Kata Imam Tirmizi dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama seperti riwayat yang kita baru baca daripada Abdullah bin Amr. Berkata Imam Tirmizi, sami'tu Muhammad, aku mendengar Imam Bukhari berkata. Imam Tirmizi ini antara guru yang dia banyak ambil manfaat adalah Imam Bukhari. Dan beliau belajar lama dengan Imam Bukhari, lebih kurang 5 tahun. Sewaktu Imam Bukhari melarikan diri ketika mana pada waktu itu raja hendak menghukum dia atas kezaliman raja, bukan kezaliman Bukhari. Maka Imam Bukhari membawa diri ke Turmus, dan di situlah Imam Tirmizi banyak belajar daripada Imam Bukhari. Sebab itu kita asyik nampak aja pada waktu itu qala Muhammad, berkata Imam Bukhari. Maka kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Imam Bukhari berkata, hadis A'mash daripada Mujahid berkenaan tentang waktu solat. Asahhu syai'in adalah riwayat yang lebih sahih berbanding hadis Muhammad bin Fudail daripada A'mash yang ada dekat di riwayat 151 yang tadi kita baca. Wa hadis Muhammad bin Fudail, dan hadis Muhammad bin Fudail adalah salah, khata', ianya adalah salah. Apakah kesalahan dia? Akhta'a fihi, telah melakukan kesalahan padanya Muhammad bin Fudail. Maka apakah kesalahan tersebut? Tengok sahara, dua baris daripada bawah. Maka pada waktu itu apakah salah dia? Maka kalau kita perasan tadi disebut daripada A'mash riwayat 151. Cuba tengok dia punya sanad. Muhammad bin Fudail, guru dia siapa? A'mash. Guru A'mash siapa?
Abu Salih. Padahal yang betul siapa? Cuba kita tengok tadi. A'mash, guru dia siapa? Cuba tengok dalam Sahara tadi, baris yang kedua. Daripada bawah. Was-sawabu anil A'mash, daripada Mujahid. Maka Muhammad bin Fudail ni, dia sanad dia tersilap. Dia terlupa ke apa. Sepatutnya guru dia punya riwayat adalah A'mash daripada Mujahid. Dia pergi sampaikan A'mash daripada Abu Salih, seperti mana yang kita nampak. Kata Imam Tirmizi, wa bihi ilayhi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Usamah an Abi Ishaq al-Fazari. Sebab itu riwayat anak murid A'mash yang lain cuba kita tengok. Daripada A'mash, daripada Mujahid. Beliau berkata, kana yuqalu, adalah dikatakan, innalis salati awwala, sesungguhnya salat itu ada awal waktunya, wa akhirah, dan ada penghujung waktunya. Fadzakara, maka kemudian perawi menerangkan hadis yang lebih kurang sama dengan hadis Muhammad bin Fudail daripada A'mash. Cuma salah pada nama. Dia gantikan guru Mujahid dengan guru Abu Salih. Jelas ke jelas? Riwayat 152. Wa bihi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in wal Hasan bin Sabbah al-Bazzar wa Ahmad bin Muhammad bin Musa al-Ma'na wahid. Qalu hadatsana Ishaq bin Yusuf al-Azraq an Sufyan an Alqamah bin Marthad an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala, daripada Buraidah radhiyallahu anhu, bahawa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mendatangi Nabi sallallahu atan Nabiyya, telah datang kepada Nabi rajulun, seorang lelaki. Lalu siapakah lelaki ini? Sebahagian para ulama menyebut, majoritinya menyebut tidak tahu. Baca rajulun 4 baris daripada bawah. Qala Zurqani, jumpa tak? Qala Zurqani, kata Zurqani, kami tidak mengetahui siapakah lelaki yang dimaksudkan di sini. Dan peristiwa ini berlaku waqi'atas safar, ketika mana sedang bermusafir. Okey, ada juga mengatakan dekat Madinah. Maka Allahumma salli, kata Buraidah, seorang lelaki telah datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang waktu solat. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, aqim ma'ana insya-Allah, tinggallah bersama kami dalam kurungan beberapa ketika, maka dia akan belajar waktu solat. Maka Nabi suruh tinggal. Maka kalau kita perasan, Nabi nak mengajar dia seperti mana Jibril mengajar Nabi, awal waktu dan akhir waktu. Maka perenggan seterusnya, fa amara Bilalan, maka Nabi menyuruh Bilal untuk qamat. Fa aqama, maka Bilal pun qamat ketika mana terbit sahaja fajar, awal waktu. Terbit je fajar, Bilal qamat. Summa amarahu, kemudian Nabi SAW perintahkan Bilal, maka Bilal akan qamat ketika mana tergelincir sahaja matahari. Zala, tergelincir. Maksudnya waktu zuhur, Nabi suruh Bilal qamat. Summa amarahu, kemudian baginda Nabi memerintahkan Bilal. Fa aqama, maka Bilal pun qamat. Fa shallal asra, Nabi solat asar dalam keadaan sinaran matahari yang berwarna putih masih lagi tinggi, masih lagi terik. Murtafi'ah, masih lagi pada waktu itu terik. Maksudnya pada waktu itu masih lagi awal, dan inilah awalnya waktu asar. Sebab itu kalau kita perasan awal waktu asar, kalau kita solat awal waktu, panas. Nak berjalan ke Masjid Surau pun pada waktu itu panas. Sebab matahari masih lagi terik. Kalau cara nak lihat dia daripada bayang-bayang, ketika mana bayang-bayang setiap benda pada waktu itu sama seperti barang tersebut. Maka awal waktu semuanya. Summa amarahu, kemudian baginda perintahkan Bilal untuk qamat. Solat maghrib, hina, ketika waqa'a, pada waktu itu tenggelam, hajibus syafar, pada waktu itu hajib ni maksudnya adalah bulatan matahari. Tenggelam dia semua bulatan matahari, dalam kurungan tu gariskan, maksudnya penjuru matahari yang paling tinggi. Tenggelam dia semua matahari, walaupun masih ada cahaya, tapi semua matahari dah tenggelam. Maka waktu itu Nabi perintahkan Bilal untuk qamat, iaitu awal waktu maghrib. Summa amarahu bil isya, kemudian Nabi memerintahkan untuk menunaikan Bilal qamat solat isya ketika mana hilangnya cahaya ufuk, iaitu cahaya berwarna apa? Yang mazhab Syafi'i punya cahaya ufuk warna merah, mazhab Imam Abu Hanifah warna putih. Okey.
Summa amarahu. Ini hari pertama. Nabi ajar dia semua awal waktu solat. Dan sahabat ni pun nampak. Itu cara Nabi mengajar. Kan Nabi sabar dalam mendidik. Kita je kadang-kala tidak sabar dalam mendidik. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca hadis-hadis daripada Jami' Tirmizi. Lalu kita baca beberapa waktu, 5 suku pagi, kemudian 7.40 pagi, 9.15 pagi, dan ini sesi yang terakhir setiap hari Isnin hingga Jumaat, iaitu pada jam 3 hingga 4 petang. Okey. Kemudian hari yang kedua Nabi SAW tunjukkan berbeza daripada hari yang pertama kepada orang yang tanya, bilakah waktu solat? Summa amarahu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal. Hu itu maksudnya Bilal. Minal ghad, pada keesokan harinya. Fanawwara, maka ketika mana matahari telah mula bercahaya. Bil fajri, pada waktu fajar. Kan kadang-kala matahari belum terbit tapi kita dah nampak cahaya. Perasan tak? Matahari tak keluar lagi tapi dah mula bercahaya. Perasan ke tak? Ke korang waktu tu tidur lagi? Okey, dah mula bercahaya. Maka masih lagi waktu subuh, tetapi dah mula nampak cahaya dekat langit. Nak menunjukkan pengakhiran waktu subuh. Summa amarahu, kemudian baginda memerintahkan Bilal dalam kurungan untuk pada waktu itu qamat. Fa'abrada, maka Nabi tunggu sejuk. Wa an'ama an yubrid, dan pada waktu itu menjadi sangat sejuk. Maksudnya matahari dah mula kendur, terik dan kepanasannya. Baca sahara. Aizada, nampak tak? Gariskan baris yang terakhir sahara. Aizada, bertambah sejuk. Wa balagha fil ibrad, dan pada waktu itu sangat-sangat dah mula sejuk sehingga pada waktu itu berada pada penghujung zuhur. Maka hari kedua Nabi tunjukkan hujung waktu. Summa amarahu, kemudian baginda memerintahkan Bilal untuk qamat solat asar. Maka Bilal pun qamat dalam keadaan matahari pada waktu itu berakhir pada penghujung waktunya, sangat-sangat akhir, sebelum terbenam. Summa amarahu, kemudian Nabi perintahkan Bilal untuk qamat. Fa akhara al-maghrib, dan Nabi telah melewatkan maghrib sehingga sampai kubailis, beberapa ketika sebelum hilangnya pada waktu itu cahaya di ufuk. Betul-betul hujung waktu maghrib. Summa amarahu, kemudian baginda memerintahkan Bilal untuk qamat solat isyak. Fa aqama, maka Bilal pun qamat ketika mana telah berlalu thuluthul lail, 1/3 malam. Summa qala, kemudian baginda bersabda, aina sa'il, di manakah orang yang bertanya an mawaqitis salah, tentang waktu-waktu solat. Maka lelaki tersebut pun menjawab, ana, aku wahai Rasulullah, aku di sini. Faqala, maka Nabi bersabda, mawaqitus salati kama baina hadzain, waktu solat adalah di antara kedua waktu yang kamu nampak. Nabi tunjukkan awal waktu, Nabi tunjukkan akhir waktu. Dahsyat kan Nabi? Cara Nabi mengajar, praktikal terus. Kadang-kala ada orang yang tanya tentang wuduk, Nabi tunjuk praktikal terus. Macam hari ni, orang tu tunjuk tentang asar. Nabi boleh dia cakap, oh matahari jadi macam ni, dah masuk waktu. Boleh dia Nabi ajar begitu. Tapi pada waktu itu Nabi tunjukkan bila awal waktu, bila akhir waktu. Nah, waktu solat adalah di antara kedua waktu ini. Kita kadang-kala nak ajar anak pun tak sabar. Nak ajar pada waktu itu bersungguh-sungguh. Okey. Qala Abu Isa, jelas ke jelas? Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan gharib sahih, wa qad rawahu, dan telah meriwayatkan hadis ini Syu'bah daripada Alqamah ibnu Marsad juga. Babu ma jaa fi taghlis bil fajar, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan at-taghlis pada waktu subuh. Apakah maksud at-taghlis? Cek sahara. Nampak tak sahara? Maka ini adalah pandangan mazhab Syafi'i. Kita dah belajar mazhab Syafi'i menekankan solat di awal waktu adalah yang paling afdal untuk semua waktu solat. Imam Abu Hanifah berbeza. Imam Abu Hanifah subuh digalakkan untuk lewat sedikit ketika mana matahari dah mula bersinar. Sebab itu kita lihat sahara. Apakah yang dimaksudkan dengan taghlis? Jumpa tak baris yang pertama? Wal gharsu, dan ghals adalah zulmatu, kegelapan penghujung malam. Walaupun waktu tu fajar dah keluar, fajar dah terbit, tapi masih lagi sangat gelap.
maka digalakkan untuk solat subuh dalam keadaan masih sangat gelap, dan itu adalah pegangan mazhab Syafi'i. Riwayat 153. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah an Malik bin Anas tahwil qala wa hadatsana al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik an Yahya bin Sa'id an Amrata an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, in kana, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gariskan bawah dia, in kana ai innahu kana, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha, apa pasti menunaikan solat subuh, fayansarifu, dan ketika mana pada waktu itu para wanita nak pulang ke rumah setelah selesai solat subuh, qala al-ansari, maka berkatalah perawi, fatamurrun nisa, maka pada waktu itu wanita keluar, mutalaffifat, dalam keadaan bercadar menutup, bimurutihinna, dengan cadar tudung mereka, ma yu'rafna, tak boleh nak kenal pun wanita yang mana, minal ghalas, kerana kegelapan malam. Maksudnya awal sangat. Maksudnya dah habis subuh dah habis subuh, masih lagi gelap. Maksudnya masuk dia subuh, pada waktu itu baginda Nabi SAW dah solat. Masuk dia subuh, Nabi SAW dah solat. Maka daripada sini menjadi dalil untuk mazhab Syafi'i, pada waktu itu solat di awal waktu hatta subuh, sunnah. Wa qala Qutaibah, berkata Qutaibah, perkataannya adalah mutalaffi'at. Mutalaffi'at. Okey. Jom baca baris nombor 2 Sahara. Mutalaffi'at, jumpa tak? Mutalaffi'at dan juga mutalaffifat, mutaqariban, dua lafaz yang berbeza namun hampir sama makna. Apakah maksudnya? Murattiyatir ru'us, menutup kepala dan badan. Menutup kepala dan badan. Maka walaupun dah habis solat, tak nampak ni siapa ni, tak nampak, tak kenal, sebab pada waktu itu sangat-sangat gelap. Okey, maka ini adalah berkenaan tentang sunnah. Kita belajar daripada hadis ini, sunnah solat subuh di awal waktu ketika mana masih lagi sangat-sangat gelap. Wa fil babi, kata Imam Tirmizi, dalam bab ini adanya hadis yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Qailah binti Makhramah. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih. Wa huwa alladhi, dan inilah alladhi, yang dipilih oleh lebih daripada seorang daripada kalangan para ahli ilmu, daripada kalangan sahabat Nabi SAW, antaranya pandangan Abu Bakar, Umar dan orang-orang yang selepas daripada mereka. Dan inilah pandangan Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahway, yastahibbun, mereka menyukai pada waktu itu solat subuh at-taghlis, pada kegelapan malam. Maksudnya dah masuk subuh, bukanlah belum masuk subuh. Subuh tu dah masuk, tapi masuk dia subuh terus solat. Kerana pada waktu itu itulah yang afdal di sisi para ulama mazhab Syafi'i. Ini bab yang keempat berkenaan tentang dalil mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i sunat untuk solat ketika mana kegelapan malam masih ada, walaupun dah masuk fajar. Sementara mazhab Hanafi pula, mereka galakkan untuk solat subuh lewat ketika mana cahaya telah mula menerangi. Matahari belum terbit. Terbit je matahari habis subuh. Tapi ketika mana sebelum matahari terbit, langit telah bercahaya, pada waktu itu barulah digalakkan untuk tunaikan solat fardu subuh. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik kalaulah rasa bermanfaat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Jom kita lihat dalil mazhab Imam Abu Hanifah. Riwayat 154, wa bi ilai qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abdah bin Abdah an Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar bin Qatadah an Mahmud bin Labid an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala, kata Rafi' bin Khadij, aku telah sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, asfiru bil fajar. Ini dalil Imam Abu Hanifah. Baca qawata, jumpa tak qawata asfiru? Qala Ibn al-Arabi, berkata Ibn al-Arabi, apakah maksud al-isfar? Ad-daw'u, telah mula bercahaya. Telah mula bercahaya. Wa qala Ibn Sayyidin Nas, berkata Ibn Sayyidin Nas, al-isfar maksudnya at-tabayyun, telah mula jelas. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan isfar untuk subuh dalam hadis ini adalah ketika mana pada waktu itu telah mula bercahaya di langit.
maka di situlah digalakkan untuk solat fardu subuh dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka solat lewat afdal bagi solat fardu subuh. Tapi tak adalah sampai betul-betul penghujung waktu. Tidak. Tapi maksudnya tunggu matahari cerah, langit cerah, barulah solat fardu subuh. Dalil mereka, asfiru, jadikanlah bercahaya bil fajri, pada waktu fajar, maka barulah solat. Fa innahu, kerana sesungguhnya itu adalah lebih besar ganjaran dan pahala. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama daripada Abu Barzah, Jabir, Bilal radhiyallahu anhum. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan hadis ini Syu'bah dan Ats-Tsauri daripada Muhammad bin Ishaq, dan telah meriwayatkan Muhammad bin Ajlan juga daripada Asim bin Umar bin Qatadah. Berkata Imam Tirmizi, hadis Rafi' bin Khadij adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad ra'a, dan telah berpandangan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu, daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Mereka berpandangan al-isfaru, menjadikan langit terang untuk solat fajar adalah lebih baik, dan itulah pandangan Sufyan Ats-Tsauri. Berkata Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, makna isfar, maksud dalam hadis Nabi tentang isfar bukanlah pada waktu itu nak tunggu langit cerah baru solat, tapi maksudnya pada waktu itu adalah telah jelas masuknya subuh. Itu maksud dia. Asfiru, oh jangan solat sebelum waktu. Ini takwil yang dikeluarkan oleh mazhab Syafi'i. Asfiru maksudnya apa? Oh dah jelas pada waktu itu dah masuk waktu. Itu yang maksud ditakwilkan oleh para ulama mazhab Syafi'i. Walam yarau, dan para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka tidak berpandangan anna ma'nal isfar, maksud daripada isfar adalah melambatkan solat. Mereka tidak bersetuju. Jelas ke jelas? Okey. Bab berkenaan tentang mengawalkan zuhur, ta'jiluz zuhur. Pada waktu itu mengawalkan zuhur. Solat zuhur di awal waktu istilahnya. Solat zuhur di awal waktu. Yang ini rasanya kita sambung esok insya-Allah. Lalu esok ada subuh, sebelum subuh 5 suku. Yang Sabtu dan Ahad hanya ada 5 suku sahaja. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Minta maaf kalau suara tak jelas di TikTok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.